Ya. Al-ilmu tariqul amal. Wal amal tariqul ilmi. Amalan itu membawa kepada ilmu. Ilmu yang kedua tu ilmu apa? Itu dikatakan ilmu laduni. Dan ilmu yang kedua tu, yang baik sekarang ni kita duk mengaji. Ni ilmu pertama. Ilmu pada tahap pertama. Puan-puan kena amal sungguh-sungguh dengan ilmu yang ada ni. Contoh, kalau kita belajar bab apa? Bab solat. Solat apa? Solat malam. Maka kita kena bangun tiap-tiap malam. Berapa rakaat? Kalau boleh kita pulun setakat 20 rakaat, 40 rakaat. Solat sunat. Baca. Apa lagi kita tahu? Quran. Baca Quran kalau boleh khatam seminggu sekali. Puasa. Kalau boleh puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Isnin Khamis. Dan di bulan Rejab pula dah ni. Kemudian bulan Syaban. Kalau boleh tiap-tiap hari puasa. Ni orang macam ni baru dia akan sampai kepada makam ilmu yang kedua tu. Tapi kalau macam saya dengan tuan-tuan dan kita ni kan, kita maksud minta maaf tuan-tuan, saya bukan merendahkan tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya orang awam macam kita ni. Satu juzuk satu hari dapat? Tak dapat. Duk buat apa? Samalah kita sebenarnya. Lah, tak dapat. Satu juzuk ni 20 minit aja pun. Paling lama 30 minit. Daripada 24 jam tak boleh ambil 30 minit. Duk buat apa? Tapi itulah saya dengan tuan-tuan. Saya cakap ni saya tahu. Ni sama lah ni. Kadang-kadang apa masalah aku ni sebenarnya ya? 24 jam 30 minit aja untuk satu juzuk. La haula wala quwata illa billah. Dapat tak? Tak payah cerita lah. Inilah. Jadi ilmu jalan kepada amal. Nak cerita Rabi'atul Adawiyah, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah ni, wali Allah ni, 1000 rakaat satu malam. Orang sekarang yo ko. Iyalah you 2 rakaat pun terhege-hege. Bukan 2 rakaat sunat, 2 rakaat yang wajib tu pun terhege-hege. Kemudian you nak pertikai orang. Come on lah ya. Contoh, minta maaf ya. Baru nak belajar ni. Kita duk pertikai orang. Yo ko Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Duk Imam Syafi'i. Ni duk pertikai ni, perangai buruk akhir zaman ni. Dia ingat dia alim sangat, dia duk pertikai Imam Syafi'i ni. Oh, tak sedar diri manusia akhir zaman. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran. Ya, you tu berapa kali? Kita nak bukan ni sebab tu saya kata you tu. Bukan ni. Jangan salah, jangan terasa tau. You tu. You ke? Iyalah. Jadi ini makom dia, tahap dia. Satu kali kan Imam Ahmad dia melawat Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i melawat Imam Ahmad. Imam Ahmad tu anak murid dia. Anak murid dia tu pun hafal 1.2 juta hadis. Tu anak murid dia. Bukan dia. Imam Ahmad tu anak murid dia. Baik. Dia pergi melawat. Imam Ahmad pesan ke anak dia. Dia kata, guru ayah akan datang ni. Ni ulama besar. Jadi anak dia ni, engkau kena khidmat pada guru ayah ni. Ni dah dengar cerita ni, nak bagi tahunya. Dah dengar cerita. Maka anak ni, salah satunya sediakan tempat tidur. Sediakan air di tempat tidur tu. Zaman dulu kan. Untuk apa? Sebab dia kata ulama besar mestilah bangun malam. Dia kita ni tahu, tidak dinamakan ahli ilmu kalau tidak bangun malam tiap-tiap malam. Apatah lagi tidak akan sekali-kali dinamakan ulama kalau tak bangun malam. Bukan ulama lagi, kita macam pelajar. Kita ni kan duduk tengah belajar ni. Kita tak akan dinamakan pelajar ilmu kalau tidak bangun malam. Kerana ilmu tu dari Tuhan. Ilmu tu sifat Tuhan. Maka dekatkan dengan pemiliknya. Kalau pelajar pun tidak dinamakan pelajar agama kalau tak bangun malam, ulama sekali-kali tak dinamakan ulama. Cuma perasan aja lah. Sama juga kita ustaz. Ya ke ustaz? Ustaz apa solat duha pun malas. Contoh. Maka bukan. Kalau kita rasa kita ustaz, macam saya ni rasa ustaz, ya ke rasa ustaz?
Tapi saya duduk mengaji lagi. Tak pernah jadi ustaz pun buat masa sekarang ni. Daripada dulu sampai sekarang. Ha. Tak apalah, okey lah sikit kan. Ha. Tuan-tuan je panggil saya ustaz sebab tuan-tuan tak nampak hakikat. Okay. Sedap lah ustaz hari ni. Itu bukan minta maaf je, jangan terasa tau. Tapi baik terasa daripada tak. Jadinya dia pun okey, malam sediakan makan. Ulama dia tak makan banyak. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dia ni ulama tak ulama, buat jamuan. Hidang kat dia. Ulama dia tak makan banyak. Yang makan banyak tu ustaz. Ustaz pantang lah jamuan kat dia. Dia semua rasa. Jadi yang terkejutnya anak Imam Ahmad ni, dia hidang satu talam. Habis semua Imam Syafi'i makan. Pelik dia, ni ulama apa ni makan banyak. Pagi besok dia pergi tengok air kan. Dia pergi tengok air. Tak sentuh pun air tu. Ni ulama apa tak bangun malam. Dia pun pergi mengadu ke ayah dia. Sebab ayah dia tahu, ayah dia Imam Ahmad ni, dia saya tak ingat yang mana satu, tapi antara anak Imam Ahmad Abdullah. Nama dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Orang pernah tanya, wahai Abdullah, ayah kamu ni Imam Ahmad ni malam-malam dia buat apa? Dia kata, ayah aku solat malam-malam. Tiap-tiap malam dia solat. Berapa rakaat? Ayah aku ni tiap-tiap malam dia solat 200 rakaat. Tu ayah dia. Jadi ni guru ayah dia ni. Ni lagi ayah dia 200 rakaat. Ni guru ayah dia. Jadi dia pelik. Itu. Maka dia ngadu kat ayah dia. Ayah kata ni guru ayah, ulama besar. Ni makan banyak ni, apa cerita ni? Kemudian malam tidur tak bangun-bangun. Ginilah kau pergi tanya dia. Kamu pergi tanya guru ayah. Maka pergi tanya. Dengan adab lah, tanya dengan adab. Jangan tanya pula kalau kita datang tetamu rumah kita pun pelik pula, jangan pergi tanya dengan boleh tak minta izin nak tanya. Ni saya rasa pelik lah, tetamu ni makan banyak lah, jangan cakap begitu, malu tetamu. Besok dia tak makan. Dia tanya dengan elok, dia kata sebenarnya kenapa tahu tak aku makan di rumah kamu, semua makanan yang kamu hidang aku habiskan, sebab aku yakin makanan di rumah kamu adalah berkat, kerana ayah kamu ni orang yang berkat, ulama besar. Dia hormat anak murid dia kerana dia tahu anak murid dia ada juga seorang ulama besar. Berkat. Jadi inilah alasan dia kalau kita pergi rumah Akad Sarwar ke pergi rumah siapa-siapa ke, kita makan banyak-banyak sebab makanan dia berkat. Dia baru balik daripada tarim. Kata ya. Contoh yang berkat, kita pergi makan sungguh-sungguh. Satu kata yang tak bangun malam, sebenarnya bukan aku tak bangun malam, aku tak tidur pun malam tu. Buat apa? Duk mutala'atul Quran, mutala'ah Quran. Sebab besok oleh kerana orang tahu dia pergi ke situ, maka orang-orang ramai akan berkumpul esok untuk tanya soalan. Maka dia duk baca Quran kerana jawapan yang paling itu, yang paling ampuh, yang paling tepat ialah Quran. Maka dia duk baca Quran malam tu sampai tak tidur. Itulah saya nak cerita apa? Orang ini ni kalau macam ni dia amal, maka dia sudah maqam ilmu yang kedua, bukan ilmu kita dah. Ya, bukan ilmu sekadar doktor PhD, bukanlah. Ya, tak payahlah perasan. Jadi dia ilmu yang kedua, ilmu laduni, ilmu langsung daripada Allah. Dia baca Quran tu, Allah limpahan kurnia ilmu melimpah-limpah dalam dada dia. Ni itu baik. Dengan ilmu itulah, ilmu yang kedua tu, muka surat 41 tu, sekejap nak bawa tuan-tuan. Wal ilmu tariqul ma'rifah, dengan ilmu ni lah, ilmu yang kedua, bukan ilmu tahap pertama yang kita duk bahas ni, akan membawa kita kepada jalan mengenal Allah.